Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengurusi pada malam ni, Ustaz Hafiz yang bahagia, dan sahabat-sahabat saya yang hadir bersama pada malam ni, Melati Sufaat, Farid Misbah dan sebagainya daripada Farhana Abdulani daripada Facebook kami, Ustaz Barakallahu fikum. Jadi rujukan kita pada malam ni adalah perbincangan satu surah yang penting, yang tidak asing kepada kebanyakan kita, namanya surah Al-Mu'minun. Betul Ustaz ya? Baik. Kalau kita perhatikan, sesuatu surah itu namanya sebenarnya adalah Tauqifi. Tauqifi ini berarti dia dipilih oleh Allah SWT, dinamakan oleh Allah SWT dan diwahyukan kepada Jibril untuk disampaikan kepada Nabi kita SAW. Ini merupakan pendapat kebanyakan para ulama tafsir, seperti yang disebut sebagai contohnya Imam Az-Zarkashi dalam Al-Burhan, begitu juga Imam Suyuti dalam Mukhtasar Al-Quran. Maka ini merupakan satu ketetapan daripada Allah SWT, namanya Tauqifi. Jadi Al-Mu'minun begitu juga, bila dipetik nama Al-Mu'minun ni kerana ia merujuk kepada satu perkataan yang disebut oleh Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun itu sendiri, iaitu daripada awal lagi kita dapat melihat penekanan kepada aspek ni, iaitu Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Ya, jadi daripada permulaan lagi Allah telah menekankan satu perkara yang namanya orang beriman, ya. Jadi yang muslim-muslimat dalam hati dan dikasihi sekalian, jadi dalam surah Al-Mu'minun ni kalau kita nak huraikan, dia panjang, ada 118 ayat. Malam ni tak sempatlah nak sentuh semua. Cuma kalau kita nak dapat petik dan ambil manfaat, insya-Allah yang sedikit diamalkan dan juga dihayati baik pada banyak, mungkin kita terlupa untuk mengingatinya. Daniel dan sebagainya, sahabat yang dimuliakan Allah sekalian kat Facebook, lama dah tak jumpa tuan-tuan. Jadi kita akan lihat kriteria ataupun karakteristik ataupun kualiti ataupun sifat yang ada pada orang beriman yang Allah nyatakan ada 7 di awal surah Al-Mu'minun ni. Jadi dalam riwayat oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Nasa'i dan juga Al-Hakim mengatakan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Kana idza nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wahyu yusma'u inda wajhihi dawiyyun kadawiyyin nahli. فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. ثم قال لقد أنزل علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ علينا قد أفلح المؤمنون حتى ختم العشر." Dalam satu peristiwa ketika sahabat yang namanya Umar Khattab radhiyallahu anhu menyaksikan turunnya wahyu ke atas baginda Rasulullah SAW. Dan pada masa itu Nabi SAW pun, kalau wahyu turun kepada Nabi, maka terdengar suara seperti dengungan lebah. Ada berbagai cara kalau wahyu turun kepada Nabi. Antara cara yang paling berat sekali kalau turun macam bunyi loceng. Tapi dalam konteks surah Al-Mu'minun ni turun dalam bunyi lebah, dengungan lebah. Para sahabat dapat mendengarnya, seperti Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Kemudian kami pun menanti, lalu Nabi pun datang sekejap selepas itu, Nabi Zakaria alaihissalam dan Sayyidina Rahim. Maka datanglah Rasulullah SAW kepada kami dan beritahu kepada kami bahawa Allah telah pun menurunkan satu surah yang kalau seseorang beramal dengannya, maka pasti dia akan masuk syurga. Siapa yang beramal dengannya, man aqamahunna. Dan Nabi pun telah membacakan satu doa, Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina. Ya Allah, ya Tuhan, tambahkan untuk kami, janganlah Engkau kurangi, muliakanlah kami, janganlah Engkau hina. Berilah kepada kami, jangan ditahan-tahan. Berilah prioriti kepada kami, janganlah kami dikemudiankan. Ridailah kami dan jadikan kami rida dan puas. Kemudian bagi dia bersabda, telah diwahyukan kepada ku sebentar tadi yang kamu dengar bunyi seperti bunyi lebah itu, turun surah Al-Mu'minun. Kalau kamu mengamalkan 7 perkara yang dinyatakan di awal surah Al-Mu'minun ni, maka pasti kamu akan masuk syurga. Jadi dalam riwayat Nasa'i pula mengatakan, "Qulna li Aisyah kaifa kana khuluq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Qalat kana khuluq Rasulillah al-Quran fa qara'at qad aflaha al-mu'minun hatta intahat ila walladhina hum ala salawatihim yuhafizun. Satu hari para sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha,
Aisyah radhiyallahu anha ni seorang isteri Nabi, salah seorang yang sangat alimah, faqihah, sawamah, qawamah. Ya, segala sifat-sifat kemuliaan seorang wanita ada kepada Aisyah radhiyallahu anha. Cantiknya dan juga takwanya. Maka mereka bertanya kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, apakah sifat Nabi yang boleh kami amalkan dalam ayat yang pendek? Maka Aisyah radhiyallahu anha telah mengatakan, kalau kamu tahu akhlak Nabi kamu, ia seperti Al-Quran. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun bacakan ayat-ayat yang awal daripada surah Al-Mu'minun sampailah kepada ayat walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, iaitu mereka yang menjaga salat-salat mereka. Jadi ini menunjukkan kepada kita keutamaan surah Al-Mu'minun, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, ya. Baik, kalau kita perhatikan surah Al-Mu'minun ni membincangkan satu seri perkara yang bersifat pokok dalam Islam ini. Asas yang penting dalam Islam ini. Ya, Asia Suhaib, masalah semua yang ada dalam Facebook saya dan juga di Zoom pada waktu ni. Barakallahu fikum. Kalau nak tanya nanti boleh tanya kemudian. Jadi ia membuktikan tentang penegasan, pembuktian tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dan juga Al-Ba'ath. Al-Ba'ath ni berarti kebangkitan semula yang dinafikan oleh kaum musyrikun. Ya, jadi surah Al-Mu'minun ni surah Makkiyah. Makkiyah ni berarti diturunkan oleh Allah sebelum Nabi kita berhijrah ke Madinah. Dia ada sifat-sifat yang tertentu pada surah Makkiyah ni, antaranya penekanan pada aspek akidah, antaranya address ataupun dipanggil, ditujukan mukhatabnya disebut ayuhannas, kerana di Mekah terdapat orang Islam dan juga orang bukan Islam, orang kafir. Jadi ada sifat-sifat tertentu yang kita boleh kenal pasti dengannya. Surah ni merupakan surah Makkiyah. Jadi antara perkara yang ditekankan perkara-perkara akidah seperti tentang langit dan bumi, tentang Allah SWT, tentang Nabi SAW, tentang kebangkitan semula dinafikan oleh orang-orang Arab, Muazzizah, baru dibudi. Barakallahu fikum. Jadi dalam surah Al-Mu'minun ni begitu juga penekanan yang diberikan oleh Allah kepada aspek namanya aspek akidah ni, kerana dia merupakan surah yang diturunkan sebelum Nabi kita dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Jadi surah ni di awalnya menyifatkan ataupun menyanjung sifat orang-orang beriman yang membenarkan dan beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan sifat-sifat yang layak bagi mereka, bahawa mereka ni akan mendapat Al-Firdaus Al-A'la, syurga Firdaus Al-A'la, Firdaus Al-A'la. Kemudian Allah mengemukakan dalam surah Al-Mu'minun lagi paparan, dalil, bukti-bukti kewujudan Allah, tentang penciptaan manusia melalui beberapa fasa, ya. Kemudian penciptaan langit yang begitu indah, dan turunnya hujan dari langit yang merupakan satu tanda keberkatan dan juga rahmat daripada Allah, menumbuhkan pokok-pokok seperti pokok kurma, pokok anggur, pokok zaitun, pokok delima. Ini pokok-pokok yang disebut dalam Quran. Ada orang kafir pernah berdebat mengatakan bahawa dalam Quran ni semua cerita tentang benda-benda bersifat negara Arab je. Cerita tentang unta. Ternyata orang kafir ini tidak membaca apa yang terdapat dalam Quran. Seawal surah yang kedua dalam Al-Quran kita dah jumpa nama binatang namanya Al-Baqarah, lembu, the cow. Lembu ni ada di semua tempat dalam dunia. Di orang putih ada, di Arab ada, memang ada lembu. Banyak binatang disebut dalam Quran, kebanyakannya memang merata-rata ada di muka bumi. Begitu juga buah-buahannya, begitu juga pokok-pokoknya. Pokok-pokok bukan saja terdapat di negara Arab, malahan terdapat di semua tempat dalam dunia. Ia menunjukkan kepada universalnya Al-Quran, nilai yang dibawa oleh Al-Quran itu. Kemudian dilanjutkan lagi dengan paparan cerita Nabi dan Rasul seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa dan ibunya Maryam alaihi salatu wassalam untuk jadikan contoh dan iktibar. Bahkan tuan-tuan tahu tak berapa kali disebut nama Maryam dalam Al-Quran dibandingkan dengan disebut dalam Bible? Ustaz, saya boleh jawab bagi hadiah Ustaz? Berapa kali disebut nama Maryam dalam Quran dibandingkan dengan Mary disebut dalam Bible? Berapa kali? Dia teka-teki tuan. Berjawab. Nak buktikan bahawa bila Ahmad Didat berkata perkara demikian dalam kumpulan orang Kristian, semua mereka tersentak, terpegun. Bahkan untuk pengetahuan tuan-tuan, Nabi kita Muhammad SAW pun berapa kali saja disebut namanya dalam Al-Quran? 4 kali, ya. Nama Nabi Musa 25 kali. Nabi Isa lebih banyak daripada itu, Nabi Yusuf lebih banyak daripada itu, Nabi Adam cukup banyak disebut oleh Allah dalam Al-Quran. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Jadi balik pada cerita kita ni, bagaimana kisah Nabi-Nabi dikemukakan dalam surah Al-Mu'minun, dan kemudian ia merupakan satu berita baik dan juga hiburan
buat Nabi kita SAW dipanggil tasliyah. Tasliyah ni satu unsur hiburan ataupun motivasi untuk Nabi SAW. Jangan putus asa dalam dakwah, wahai orang Islam. Kerana Nabi-Nabi terdahulu pun diuji dengan ujian yang berat macam kamu lalui, dan ada yang lebih berat daripada itu. Jadi kemudian dibawakan lagi dalam surah Al-Mu'minun ni tuan-tuan, di tengah-tengahnya ni keindahan yang terdapat dalam uslub gaya bahasa Al-Quran. Nanti kita akan perhatikan kalau kesempatannya. Berapa ayat yang menjelaskan tentang kelonggaran, kemudahan dalam keringanan dalam taklif yang diberikan oleh wa ma jara alaikum bid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan dalam Islam yang ada kepayahan. Kalau kita travel contohnya ada bahagian yang dimudahkan, sembahyang yang 4 menjadi 2 contohnya. Ya, dan kemudian kalau kita tak mampu untuk membasuh kaki, ada al-mashu alal khufain, menyapu di atas khuf. Ini keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah dalam Islam. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan sejumlah ayat yang menenangkan, mententeramkan, meyakinkan bahawa kepada Nabi kita SAW bahawa baginda pasti selamat daripada kaum yang zalim. Saya itu juga ada ayat menetapkan metod, konsep dan cara dakwah kepada Allah, serta mendefinisikan kepada baginda cara berpegang teguh dengan Islam dan selamat daripada gangguan syaitan iblis. Dan pada bahagian penutup surah Al-Mu'minun nanti kita akan lihat bagaimana hisab yang amat mengerikan, bagaimana huru-hara dan kengeriannya hari kiamat nanti. Ya, bagaimana keuntungan, keberuntungan yang disebut, yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada orang beriman diberikan kelak. Kat dunia ni tuan-tuan, keberuntungan yang macam ni yang kita dapat takkan samalah dengan satu nikmat yang kita peroleh ke akhirat. Inilah orang beriman kena selalu yakinkan diri mereka, kena selalu pujuk diri mereka supaya jangan tergoda dengan keduniaan dan juga perkara-perkara yang merosakkan, perkara-perkara haram dan maksiat dalam dunia, ya. Dan ada pula penjelasan tentang pembahagian manusia kepada dua kelompok. Yang pertama kelompok yang suada, dan yang kedua kelompok asyqiya, iaitu orang yang bahagia dan orang yang sengsara. Ya, nasab pada masa itu tak berguna sama sekali, kerana yang dikira oleh Allah adalah takwa kepadanya. Jadi orang kafir begitu berharap kembali ke dunia pada masa itu supaya mereka dapat beramal semula. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang mengingatkan orang-orang kafir tentang sikap mereka menghina, mencemooh, mengolok-olokkan, mentertawa kaum ini. Pertanyaan yang ditujukan kepada orang kafir tentang berapa lama mereka tinggal di dunia, ya, dan kecaman. Barulah mereka sedar nikmat yang mereka peroleh kat dunia dahulu, walaupun panjang rasanya 100 tahun sekalipun. Kalau umur panjang macam tu, bila dicelup dalam azab seksa Allah sesaat, ditanya kepadanya, pernah tak kau hidup bahagia? Jawapannya, tak pernah wahai Tuhan, tak pernah. Padahal kat dunia 100 tahun kau hidup dengan kemudahan, kekayaan, tapi semuanya berpaksikan kepada keingkaran kepada Allah, tak guna sesen pun. Manakala orang beriman yang bersabar dalam kesusahan ketika di dunia, walaupun susahnya itu puluhan tahun, nanti bila dimasuk dalam akhirat, diberikan kepadanya syurga, dicelupkan dalam nikmat syurga. Lalu ditanya kepadanya, wahai fulan, dulu kau pernah sengsara tak? Kau pernah susah tak? Wahai orang Sa'ad, salah semua yang ada. Maka jawapannya, tak pernah wahai Tuhan. Padahal kat dunia lu sukar hidupnya, sulit, payah. Tuan ni mulia Allah sekalian, memanglah hidup kat dunia ni dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Hidup kat dunia ni merupakan penjara bagi orang beriman dan merupakan syurga bagi si kafir. Tapi apa nak buat, inilah dia cabaran yang kita hidup di dunia. Kena bersabar di atas godaan-godaannya supaya kita selamat ke akhirat. Baik, ini satu mukadimah untuk kita faham al-jawul am li surah. Ini kata Syekh Qutb satu bentuk penjelasan umum, bird's eye view terhadap surah yang kita akan sentuh ni dalam masa yang sangat terbatas ni tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah beri pada kita peluang untuk memahami surah yang istimewa ni. Baik, bermula daripada pertama hingga ayat ke-11 untuk kita bincangkan pada malam ni kesempatan yang ringkas ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Semuanya telah beruntung orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang yang menjauhkan diri perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat,
dan orang yang melihara kemaluannya kecuali terhadap isteri mereka ataupun hamba sahaya yang mereka miliki, maka sungguhnya mereka tidak tercela. Tapi barang siapa mencari di sebalik itu, iaitu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang melihara amanah-amanah dan janjinya, serta orang yang melihara salatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, iaitu mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal dalamnya. Baik, Assalamualaikum semua, Mak Khairil Misni, semua yang hadir pada malam ni dalam Facebook saya. Jadi kalau kita perhatikan, Allah menyebut perkataan di awal ni, qad. Qad ni kalau kita belajar bahasa Arab, dia merujuk kepada satu makna sebenar-benarnya. Dipanggil satu adat tahakkuk, tahqiq. Maknanya satu benda yang bersifat pasti. Ya, pasti berjaya, pasti dengan sebenar-benarnya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kata Imam Ghazali bandingan kepada bab-bab macam ni. Ya, kalau kita bekerja dengan seorang majikan, dan majikan kita ni orang baik, tak pernah mungkin janji, banyaklah kebaikannya yang diketahui oleh ramai orang, maka dia pun berkata kepada kita, nanti bila awak bekerja bersungguh-sungguh, tahun ni saya akan belikan awak sebuah kereta, bagi awak guna kereta supaya senang gerak ke sana kemari. Contoh ni musim hujan pula, nak pergi ke pejabat, jadi saya belikan awak sebuah kereta. Tuan-tuan, orang ni orang kaya, tuan, apalah nilai sebiji kereta untuknya 100,000 sekalipun ataupun lebih, maka telah terbukti banyak orang mendapat kelebihan itu. Maka bila dia mengatakan demikian, kita pula bekerja dengannya dan bukanlah orang luar. Bila dia berjanji kepada kita dan banyak orang telah mendapat kelebihan itu, kita pun yakin. Maka kita pun bekerja bersungguh-sungguh. Kalau itu merupakan satu keyakinan kita pada manusia yang boleh bersifat sirna, mungkin boleh lupa dan sebagainya. Ini kan pula kalau Allah SWT yang telah terbukti kebaikan dan juga nikmat yang diberikan kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Allah beri pada kamu macam-macam nikmat yang selama ni kamu sedar atau tidak, dengan mata, penglihatan, telinga, ada pendengaran. Mengapa kamu ragu lagi? Jadi perkataan yang digunakan oleh Allah ni, kalau kita lihat kata Imam Zamakhsyari dan tafsirnya, ia merujuk kepada satu bentuk penegasan, pengukuhan, ya, dan menggunakan fi'il madhi, kerana ia seolah-olah telah berlaku. Ini uslub Quran. Bila disebut oleh Allah perkataan aflaha ataupun disebut bermula dengan qad, adalah satu bentuk keyakinan yang bersifat kepastian. Lepas tu disebut perkataan aflaha. Aflaha ni fi'il madhi. Fi'il madhi ni oleh kerana dia selalu benda yang terlalu benar dan janji daripada Allah, justru Allah menggunakan fi'il madhi yang kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita, ia benar-benar telah berlaku. Kalau contoh yang kita berikan tadi, dia kata majikan itu kepada Ustaz Hafiz sebagai contohnya, saya akan belikan Ustaz Hafiz sebuah kereta, saya akan hadiahkan Ustaz Hafiz sebuah kereta, dan telah terbukti kereta itu diperoleh oleh orang yang jujur dan bersungguh-sungguh dalam kerja sebelum ini. Itu kalau peringkat dunia. Ini Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi bagaimana kukuhnya janji yang dikemukakan itu hanya difahami oleh orang yang beriman. Ya, untuk berikan satu pengertian, maknanya fi'il madhi ini kalau digunakan merujuk kepada benda yang benar-benar telah berlaku. Walaupun kita belum saksikan, tapi oleh kerana kukuhnya janji itu, dia disifatkan satu benda yang dijanjikan itu seolah-olah telah berlaku. Itu sebab digunakan fi'il madhi. Ya. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab pula, perkataan aflaha ini kata Al-Imam Al-Asfahani dalam tafsirnya Mufradat. Beliau berkata, tuan-tuan sekalian, aflaha ni dia merujuk kepada perkataan falah. Falah ni merujuk kepada petani. Petani ni kerjanya untuk menanam pokok, menanam benih, mengambil masa. Dia tak boleh tanam sayur pada hari ni, besok terus tumbuh boleh pergi jual. Wa nazian liban ala wasalam sunu barakallahu fikum. Bukan tanam-tanam terus boleh pergi jual, tak boleh. Tanam kita terdedah kepada musim banjir, kan? Doakan mudah-mudahan sahabat kita yang sedang diuji dengan banjir sekarang selamat di sisi Allah SWT, ya. Selamat daripada segala ujian yang berlaku sekarang di mana saja umat Islam berada di dunia. Baik, bila dia bersifat satu benda yang memerlukan kepada proses, ya, kerana dunia ini, tuan-tuan, dia bukannya darul jaza, dia merupakan darul ibtila. Maksudnya apa? Kita tak boleh tahu dalam kehidupan ni, bila melihat orang dalam kesusahan, kita berkata, itulah dulu main lagi aniaya orang, sekarang ambil kau, tengok janji pada orang tapi tak bagi, tengok Allah dah kenakan ujian. Ya, tuan-tuan, kita tak boleh cakap begitu, tuan-tuan. Memanglah dalam hidup ini kadang-kadang ada berlaku balasan di dunia, kerana Allah nak mereka kembali ke akhirat. Tiada satu ma alaihi khati'atun, dalam hadis mengatakan
supaya kembali ke akhirat itu tak ada beban lagi nak dibawa, maka sebahagiannya telah pun diberikan di dunia. Tapi kita tak boleh nak justify apa-apa yang berlaku pada orang sebagai satu hukuman daripada Allah Taala, kerana dunia ini bukannya dar jaza, bukannya tempat pembalasan. Ia merupakan daru ibtila, ia merupakan tempat ujian. Jaza adalah di akhirat. Namun demikian, adalah perkara-perkara yang dilakukan yang disebut oleh Nabi SAW dalam ketentuan Allah. Ada perkara yang kau buat dekat dunia lagi kau dapat balasannya. Contohnya apa? Contohnya menjaga silaturahim. Man arada yusatalahu bi rizqihi wa yusalahu fi asari falyasil rahimahu. Ya. Semoga kami di Kelantan Ta'ala dibanji seperti tahun 2014 insya-Allah. Mana Allah selamatkan semua umat Islam di mana saja mereka berada. Jadi dalam gambaran yang dikemukakan dalam hadis ke, dalam apa yang kita dapat faham, bahawa orang yang menjaga silaturahimnya akan diberi kepadanya kemurahan rezeki, diberi kepadanya umur panjang, diberi kepadanya kemudahan dalam hidup. Dan orang menjaga orang tua, yang mulia Raja Rusdi, jaga orang tua, tak kira orang tua tu lebih-lebih lagi kalau ayah ibunya, maka dia akan dapat kebaikan di dunia lagi. Orang kafir sekalipun jaga ibu ayahnya, dia beri kepadanya kemudahan dalam keduniaan itu. Ada perkara yang dinyatakan Nabi SAW buat kat dunia dah dapat sebahagian daripada ganjarannya. Tapi kita tak boleh nak generalize kan, mesti kat dunia ni berlaku balasannya, kecuali yang datang daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam penjelasan tersebut. Jadi dalam janji Allah kat sini, kan aflahal mu'minun, telah berjaya. Tapi seolah-olah kita ni macam menanam saham. Kita beli saham, orang main saham ni faham kan? Ya, bukan beli hari ni terus dapat untung pada hari esok. Tak tentu lagi, mungkin rugi. Tapi kena bersabar lah. Kita dah baca dia punya prospek lah, kita dah dapat nasihat daripada orang berkeahlian lah dan sebagainya. Maka dalam bab akhirat, kita tak boleh nak bandingkan dengan dunia. Kerana bab dunia ni kita nampak pulangannya terhad, tapi akhiratnya tidak ada yang ma'indakum yanfadu ma'indallahi baq. Sisi kamu semuanya akan berakhir, semuanya ada had dia, tapi di sisi Allah tidak ada had. Jadi dalam janji Allah kat sini, orang beriman kerja mereka ni ibarat petani yang memerlukan kepada proses. Dia beribadah, dia qiyamul lail, dia bersedekah, dia menjaga sembahyang fardunya, dia jaga ibu ayahnya. Ia memerlukan satu proses yang lama sehingga mendapat balasan di sisi Allah. Namun demikian, dengan keadilan Allah, innallaha akramu an yu'adilaka taqsitan wa anta tu'amiluhu naqdan, kata para ulama. Allah ni terlalu mulia, iaitu dalam hidup ni kau bermuamalah dengan Allah, berusaha dengannya secara cash, tapi dia bagi kepada kamu rewardnya, balasannya secara ansuran. Itu tidak mungkin, kerana kekayaan Allah menghalang sifat kemurahannya daripada melakukan demikian. Jadi kalau kita buat satu perkara kebaikan, Allah pasti membalasnya. Balasan yang diberikan tu bukan dalam bentuk akhirat semata-mata, tapi dalam dunia. Ada setengah perkara yang telah saya nyatakan tadi, ada Nabi bagi penjelasan, ada diberi di dunia cash cepat. Tapi yang sebenarnya memang nikmat Allah yang diberikan itu lantaran daripada ketaatan dan kebaikan yang kita lakukan sebenarnya. Baik, itu perkara pertama yang dinyatakan oleh Allah, qad aflah. Maknanya orang yang beriman ini, yang memiliki kualiti-kualiti tertentu, telah pun berjaya di sisi Allah. Apakah ciri-ciri kejayaan, perkara yang melayakkan dia dapat makna kejayaan itu? Apa karakteristik, sifat-sifat yang melayakkan dia menggondol kelebihan-kelebihan yang Allah SWT janjikan ke akhirat itu? Apa dia? Ya. Jadi yang pertama sekali Allah nyatakan kat sini, tuan-tuan, alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitulah mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. Ya. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini perkataan salat tu. Salat ni maknanya doa, maknanya ibadah. Salah orang Arab disebut salah. Sebab tulisan Quran ni kalau kita perhatikan, dia ada ejaannya lain daripada ejaan bahasa Arab. Ada perkataan tertentu dalam Quran berbeza daripada tulisan bahasa Arab. Contohnya perkataan salah ni, ada eja macam ni, sad lam waw. Kenapa tak eja sad lam alif? Kan? Jadi perkataan salah yang disebut oleh Allah SWT dalam Quran ni, iaitu dalam ibadah salat ni bekerjakan khashi'un. Yang ini perkataan khusyuk, iaitu merendahkan diri, menundukkan diri kepada Allah, takut kepadanya. Ya, dalam keadaan kita mengerjakan ibadah itu, kita merasa memang perhambaan yang sebenar-benarnya kepada Allah SWT. Jadi khusyuk dalam bahasa Arab ini, kalau kita lihat, ia berkaitan dengan hati, berkaitan dengan fikiran. Itu sebab dalam kaitan ayat ini diturunkan,
Pada peringkat awal kata para ulama dalam asbabun nuzul, pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sembahyang mendongakkan kepala ke langit, mengharapkan turunnya malaikat Jibril contohnya untuk melihat satu rahmat daripada Allah Taala. Maka turun ayat ini untuk menegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sembahyang mesti mata menuju ke tempat sujud. Ada orang kata malam tak apa. Ada orang mengatakan bahawa sembahyang kalau depan Kaabah kena memandang Kaabah, betul ke begitu? Jawapannya tak betul. Semua jumhur ulama empat mazhab mengatakan sembahyang adalah menghadap ke Kaabah tapi mata tunduk ke tempat sujud. Ya, bukan mata pandang ke Kaabah, tak. Mata pandang ke Kaabah yang dapat pahala itu di luar sembahyang, bukan dalam sembahyang. Ya, jadi Nabi kita SAW ditegur oleh Allah Taala supaya sembahyang tundukkan pandanganmu ke lantai, ke tempat sujud. Juga dalam satu hadis yang lain menunjukkan bahawa ada sahabat Nabi ketika sembahyang memegang-megang janggutnya, mengusik-musik janggutnya. Maka Nabi SAW telah mengatakan, "Lau khasha'a qalbu la khasha'at jawarihuhu." Kalaulah sembahyang dia khusyuk, tentulah anggotanya juga akan khusyuk. Ini juga ada kaitan dengan ayat yang diturunkan. Ini dipanggil asbabun nuzul. Di antara sebab-sebab turunnya ayat ada kaitan dengan kehidupan Nabi kita atau para sahabat yang mendapat teguran daripada Allah SWT. Ya, jadi khusyuk ni adalah satu bersifat hati. Dan khusyuk ni tidak akan lahir melainkan dengan exercise, dengan kesungguhan, latihan, riyadhah namanya. Dan antara pokok pangkal jadinya khusyuk dalam ibadah yang kita kerjakan tuan-tuan, Mahdi Hassan ni, adalah kerana makan yang kita nikmati, makanan yang kita makan. Bila kita makan daripada sumber yang syubhah, bukan lagi yang haram, maka khusyuk itu akan hilang daripada diri kita. Maka ibadah sudah hilang khusyuknya, ibadah sudah hilang ikhlasnya, datanglah ujub, datanglah riak, datanglah gurur, datanglah takabur, macam-macam perkara lain. Ya, jadi antara perkara yang mula-mula dicabut oleh Allah daripada umat ini dalam satu hadis mengatakan adalah rahsia khusyuk dalam ibadah yang kita kerjakan, termasuk sembahyang. Dan pada ketika akhir zaman ini berlaku orang sembahyang, tak ada seorang pun lagi yang khusyuk. Semua orang akan lalai dalam sembahyang, tak ingat rakaat. Ya, ada satu buku ditulis di Indonesia, Mencuri dalam Salat namanya. Buku ni menggambarkan bahawa kita ni dalam hidup, dalam kehidupan kita, di luar waktu sembahyang kita ingat apa yang kita telah lupa, tak akan ingat. Tapi waktu kita sembahyang nanti akan teringat semua benda yang kita lupa. Teringat kunci letak kat mana, teringat duit, teringat jam dah lama tak pakai kat mana, tak datang masa sembahyang. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Itu sebab Imam Ghazali membahaskan bab salat ni dalam kitab tajuk Asrarus Salah. Mengatakan bahawa untuk khusyuk ni tuan-tuan perlu pada banyak perkara rukun. Islam tu ada rukunnya, iman ada rukunnya, khusyuk pun ada rukunnya. Rukunnya apa tuan-tuan? Nombor satu sekali, mesti apa yang disebut sebagai ya, hudurul qalb, hadirkan hati kita. Hudurul qalb, hadirkan hati kita. Ya, Cikgu Wahya ya, nasihat. Hadirkan hati. Yang kedua, al-fahmu, mesti faham. Sekelompoknya dalam mazhab Syafi'i mesti faham Al-Fatihah dengan tahiyat akhir itu rukun. Macam mana kita sembahyang kita tak faham? Ya, yang ketiga ada al-haya, ada al-raja, ada al-khawf, ada apa lagi? Ya, yang dimaksudkan dengan kita mesti rasa takut melihat bayan, kita membayangkan azamatillah, bayangkan keagungan Allah Taala, ada perasaan malu, berharap, takut, khauf dan juga raja. Maka ni antara sebab-sebab akan menghadirkan khusyuk dalam sembahyang. Baik, jadi khusyuk ni perkara berkaitan dengan hati. Dia pun mendapat satu ketenangan, kedamaian. Itu sebab tuan-tuan boleh kawan sekalian, orang tanya kita dalam bulan Ramadan tentang Lailatul Qadar. Apa tanda Lailatul Qadar ni? Pokok sujud ke, air laut tukar jadi tawar ke, anjing tak menyala ke, macam-macam orang cerita. Itu antara huraian yang menarik lah yang saya pernah baca tuan-tuan ya. Buku ni daripada seorang ulama Nusantara, namanya Profesor Dr. Hasbi Siddiqi. Beliau ni ulama besar di Indonesia sebelum Hamka lagi. Ya, beliau ni ulama dari keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Profesor Dr. Hasbi Siddiqi. Kalau tuan-tuan di kajian baca, tuan-tuan jumpa buku Tengku Hasbi Siddiqi ni, tuan-tuan ambil lah, baca lah. Ni memang sangat bagus tuan-tuan, sangat bagus ya. Jadi kata Hasbi Siddiqi berkaitan dengan pedoman puasa dalam buku beliau, menceritakan bahawa
Sebenarnya Lailatul Qadar ni satu anugerah Allah kepada orang yang khusyuk, yang berlatih untuk khusyuk dan sembahyang ni. Nanti Lailatul Qadar itu dia akan dapat, kerana dia ada keserasian yang luar biasa di antara sembahyang dan puasa. Bila orang itu menunaikan sembahyang dengan khusyuk, dengan mujahadah dan kesungguhan, maka Allah beri kepadanya satu ketenangan. Dan ketenangan itu ada kesinambungannya dengan ibadah puasa yang dikerjakan. Maka dia pada malam Lailatul Qadar itu dia akan rasa sayu je, rasa sejuk je, rasa satu apa nak sebutnya, satu apa, ialah dia satu benda yang bersifat kerohanian yang luar biasa, yang hanya dikurniakan oleh Allah SWT kepada orang yang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Semuanya sembahyang itu merupakan perkara yang sangat berat melainkan kepada orang yang khusyuk. Maka sifat khusyuk ni antara hasilnya adalah sembahyang diterima oleh Allah, dan orang yang khusyuk ini adalah orang yang akan menerima, mendapat kelebihan dari Tuhan. Wallahu a'lam. Baik, tuan-tuan dimulakan sekalian. Jadi gembiranya Nabi dalam sembahyang ni sampai khusyuk itu merupakan memang pakaian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi pernah bersabda dalam hadis Ahmad, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu 'aini bis-salat." Dalam hidup ini aku menjadi gembira seronok sebab ada isteriku, dan begitu juga ada wangi-wangian, dan begitu juga dalam hidup ini sepenyejuk mataku dijadikan oleh Allah dalam salat yang aku kerjakan. Begitu sekali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para sahabat. Ya, kita tahu ketika Nabi pulang dari satu peperangan, maka yang ditugaskan untuk menjaga orang Islam yang penatan itu, seorang daripadanya bernama siapa namanya? Yang jaga dalam peperangan itu Bara bin Azib, dan yang kedua di kalangan Muhajirin merupakan anak kepada Sumayyah. Siapa dia? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir dan juga Bara bin Azib telah pun bertugas untuk menjaga Rasulullah dan para sahabat yang kepenatan pulang daripada peperangan Zatul Muraisi', peperangan itu. Jadi bila pulang, tuan-tuan boleh bakal sekalian, tiba-tiba dalam keadaan penatan yang amat sangat itu, maka Ammar telah berkata kepada Bara, siapa nak berjaga di awal malam ini? Yang seorang tidur, nanti dia pula tidur, yang seorang jaga. Penatnya maksudnya. Maka Bara telah mengatakan kepada Ammar, engkau lihat dulu, aku sembahyang, aku jaga. Dia berjaga malam tu, tuan-tuan, nak hilangkan mengantuk, dia sembahyang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita kalau mengantuk tidur kan, dia nak hilangkan mengantuk, sembahyang. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, ketika sedang sembahyang itu datang musuh memanah, dan kena panah yang pertama. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Tapi Bara masih lagi meneruskan sembahyang. Maka kena panah yang kedua, kena panah yang ketiga, sehingga beliau menyatakan kalau diteruskan sembahyang takut orang Islam yang lain kena, maka beliau pun membuka sembahyang. Dan kelihatanlah badannya berdarah, berlumuran darah, dan mengejutkan sahabatnya. Ammar bin Yasir bertanya, mengapa tak beritahu kepada aku? Ya, kelazatan dalam salat itu menghilangkan kesakitan yang berlaku padanya. Tengok kan tuan-tuan. Itu juga kita baca kisah seorang bernama Silah bin Asyam radhiyallahu anhu yang terlibat dalam pembukaan Kabul di Afghanistan. Afghanistan ni telah masuk Islam lebih awal daripada kita, tahu, kat tanah Melayu. Orang Afghanistan, orang Pakistan lebih awal masuk Islam daripada kita. Maka ketika berlaku pembukaan itu, Silah bin Asyam ni merupakan seorang daripada tentera mujahidin. Ketika orang semua berehat, dia bangun malam bertahajud jauh daripada mereka supaya tak disedari oleh mereka, tak mau menunjuk. Tiba-tiba dalam kegelapan malam itu, seperti dinyatakan oleh pengawal di bahagian pos keselamatan yang tinggi itu, nampak biantu nampak tiba-tiba Pak Belang datang mengamuk dan cuba untuk menyerang Silah yang sedang sembahyang. Silah meneruskan sembahyangnya seolah tidak ada apa berlaku. Memang dia tidak sedar apa berlaku. Betul, dia tak sedar berlaku. Dia sembahyang, yang boleh Syarifah Faria barakallahu fikum. Jangan lupa share pada teman-teman ni. Banyak yang komen, terima kasih Jana Yusuf barakallahu fikum. Zuliana Azazuli alaihissalam. Maka dia meneruskan sembahyangnya. Dia bacalah surah yang panjang. Pos keselamatan yang ada tentera kat atas tu, perhatikan dia, ya Allah, apalah berlaku ni. Kenapa harimau tak tengkam dia? Harimau kawasan tu bukan harimau kecil-kecil, tuan-tuan. Harimau Siberia, tuan-tuan. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala, alaihi wasallam semua. Maka Silah meneruskan sembahyang sampailah selesai. Bila dia habis sembahyang, dia pun perasan dekat dengannya ada seekor harimau menanti untuk membahamnya, menekamnya.
Allahu Akbar, sujati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masyaallah tabaraka wa taala. Ini dinyatakan oleh Imam Az-Zahabi dalam Sirah Alamin Nubala. Maka Imam Sila bin Asyam, seorang tabi'i yang terkemuka dengan mustajabnya doa itu, terus berkata kepada Pak Belang dekat dengannya, "Kau datang ni cari makanan, kami tentera Allah Mujahidin, kami ada kerja kat sini, ada misi. Kan banyak pilihan makanan untuk kau dan Mutazil, pergilah kau pulang, jangan ganggu kami." Tentera kat atas pos yang takut. Sila sedang sembahyang. Lepas sembahyang dia boleh bercakap dengan harimau itu dengan bahasa Arab, dengan fasih. Harimau itu pun pergi hilang dalam kegelapan malam. Ini tuan-tuan, saya baca kisah Pak Belang ni tuan-tuan ni. Pak Belang ni kalau kita dalam hutan, pergilah ke Tasik Belum ke. Dah pergi Ustaz, Tasik Belum Ustaz? Lagi tengok gajah berenang dalam Tasik Belum Tasik Kenyik. Cuba berani, kalau berani pergi kat sana. Tengah malam dengar harimau tu mengaum, tuan-tuan boleh bubur bulu mata ni tuan. Dia takutnya kita boleh bubur kat badan kita tu. Harimau tu kalau melompat bukan 1 meter, 2 meter tau, 8 meter dia boleh lompat tuan-tuan. Betul ni harimau ni. Harimau Malaya ni dia punya lompat dia berapa meter tu. Ya, kata kawan-kawan ni biasa pergi berburu. Ya Allah Ustaz, kalau dengar bunyi harimau malam ni memang kecut turut kan. Memang kecut turut. Memang tak ingat apa. Dia ingat mati apa. Punya dahsyatnya harimau ni tuan. Tapi Sila bin Asyam yang sedang sembahyang dalam kegelapan malam itu, datang Pak Belang besar berdekatan dengannya. Dia bagi salam dan menyuruh harimau itu untuk pergi. Wali Allah. Dan menjelang hampir-hampir subuh, kata pengawal di pos keselamatan itu, nak cerita takwa dan juga waraknya, zuhudnya, ikhlasnya beliau dalam ibadah ni. Sila pun segera pulang ke tempat tentera sedang berbaring berehat dekat kemah masing-masing, berbuat seolah-olah macam dia pun sedang tidur bersama dengan mereka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal malam tu dia, sepanjang malam dia akan lain. Kalau dia berdoa kepada Allah, minta hujan turun, hujan diturun oleh Allah. Kalau dia minta tentera Islam menang, Allah beri kemenangan kepada itu. Dan akhirnya dia minta untuk mati syahid, dia mati syahid dengan perangan tentu. Ini cerita tentang khusyuk. Ya, nikmat khusyuk yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang terpilih. Tuan-tuan, kita kena berusaha dalam hidup ini untuk jadi khusyuk. Jadi khusyuk ini merupakan perkara yang perlu dipelajari. Kita kena berusaha untuk meningkatkan kualitas sembahyang kita. Kena ikut kursus. Saya percaya tuan-tuan, ada kursus masa ke semasa. Kita dalam perjawatan kita ada kursus kan. Nak tahu nak naik pangkat dan sebagainya, nanti dekat appraisal nak kena tahu apa kursus yang kita dah ikut berkaitan dengan kerja masing-masing. Betul tak? Dalam hubungan kita dengan Allah, ada tak kursus sembahyang ni kita ikuti masa ke semasa tuan-tuan? Ada buat tak? Ya, kita belajar sembahyang dulu masa terjenam, masa kita kampus hari salat dulu, SPM. Itu je kita belajar. Lepas tu dah tak ada apa dah yang kita pelajari balik semua tentang solat. Tuan-tuan, jadi sebagaimana kursus yang kita alami dalam bab keduniaan, dalam akhirat kita kena bersungguh-sungguh tuan-tuan yang dikasihi untuk menghayati balik semua. Kena ada usaha untuk belajar bahasa Arab, bahasa Arab. Belajar tuan-tuan. Rugi ya Allah, tak belajar bahasa Arab, rugi sangat. Saya pernah ada pengalaman cerita dengan tuan-tuan. Saya sembahyang tarawih pada bulan Ramadan ketika tu di Madinah. Lepas sembahyang saya tu perasan di jemaah sebelah saya ni nangis, saya dengar imam baca, ya mana qawli jahannam halin talati wa taqulu hal min nazid. Imam tu nangis tuan. Hari kami berkata kepada neraka Jahannam, kamu dah penuh belum? Jawapan neraka kepada Allah, wahai Tuhan, ada tambahan lagi tak? Naki Ahmad Azizah. Nangis imam tu, tak dibaca. Nangis lama. Saya perasan orang sebelah saya nangis juga. Terperasan. Kita bukan tengok orang tu sembahyang, terperasan. Lepas sembahyang tu saya pun boleh keluar lah. Habis tarawih saya pun boleh keluar. Tanya sama sebelah. Saya kau pakcik di mana? Dari Muar. Kau di mana nak? Saya belajar kat sini. Pakcik nangis masih membaca. Dia pakcik faham ke? Dia tak. Satu pun saya tak faham nak. Pakcik tak faham satu. Pakcik ni cikgu tapi tak sebatan belajar bahasa Arab. Tuan-tuan bayang kalau pakcik yang mulia ni pergi jauh-jauh Ramadan, tarawih di Madinah. Orang mulia lah, bukan orang biasa-biasa kan. Mestilah di masjid, mestilah orang baik-baik macam tuan-tuan lah. Tapi cuba bayangkan kalau dia faham bahasa Arab, dia tak faham tu, dia nangis tu dahsyat. Ya, saya faham bahasa Arab, saya pun tak menangis macam dia nangis. Hitam hati saya tuan. Ya,
Tapi saya tengok dia nangis, rasa dia nangis sedih. Sayu. Izan makmur Maka saya pun tanya pada dia satu dia. Saya pun cerita pada dia, pakcik cerita ni Al-Quran, cerita ke akhirat. Neraka tu Allah Ta'ala tutup. Kau dah tanya neraka, kau nak lagi, kau dah penuh ke belum? Jawapannya belum lagi, wahai Tuhan. Lagi tak ada bab. Allahu Akbar, lagi dah dia nangis kita. Subhanallah, masya-Allah, terbaik. Rugi kan? Kita hidup ni, kita belajar bahasa orang putih, bercakap mengalahkan orang putih, boleh menulis dalam bahasa orang putih. Ada yang belajar bahasa Perancis pula, masya-Allah, hebatnya bahasa Cina, baguslah. Tapi kalau kita tak belajar bahasa Arab ni, kita lah paling rugi tuan. Paling rugi. Kerana kalau kita baca Al-Quran ni, Nabi SAW telah menyatakan siapa yang baca Al-Quran seolah-olah dia menerima wahyu daripada Allah SWT. Ila annahu lam yunzal alaihi. Seolah-olah dia baca Al-Quran tu macam wahyu tu diturun kepada dia. Tapi cuma Al-Quran tu tidak pernah diwahyukan hanya kepada Nabi saja sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab saya kutub tulis sebuah tafsir namanya Fi Zilalil Quran. Fi Zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Walaupun saya kutub sedang dipenjara kan, tetapi dia tidak merasa dalam penjara, kerana kenikmatan yang Allah curahkan kepadanya. Kerana orang macam dia, orang saleh, membaca Al-Quran pagi petang sekarang. Baca tentang Hamka kan ni? Hamka kan? Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Beliau ni seorang ulama nusantara hebat, hebat. Kita baca tafsir yang kita tahulah. 5 orang yang Allah beri ilmu pada dia. Hamka pernah dituduh bersekongkol dengan komunis. Lalu akhirnya Hamka telah dipenjarakan pada zaman Soekarno. Betul kan? Dalam penjara lah Hamka menulis tafsirnya Hamka. Tafsir Hamka itu. Tapi punya mulianya hati Hamka ni tuan-tuan boleh kat rasa ya. Akhirnya terbukti dia tidak terlibat dengan apa-apa berkaitan dengan komunis ataupun apa-apa jalan yang bersifat kiri itu. Akhirnya dia dibebaskan. Dan Soekarno mati. Soekarno minta supaya Hamka mengimamkan sembahyang jenazah ini. Tengok orang ahli Quran, hati ni bersih. Macam kaca yang kita lihat, bersihkan kita tengok wiper kita bersihkan cermin kereta supaya bersih. Maka hati orang ahli Quran macam tu, bersih. Hamka sikit pun tidak dendam dengan Soekarno yang telah menyeksanya, menganiayanya, menjarakannya beberapa tahun tuan. Hamka keluar dan pergi mengimamkan sembahyang jenazah Soekarno yang menjarakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia orang yang membaca Quran, yang belajar bahasa Arab, yang faham. Kalau tuan-tuan tak belajar bahasa Arab, tuan-tuan kata tuan-tuan mampu tadabbur Quran, kata-kata tuan-tuan itu penuh keraguan lah. Memang dia ragu, macam mana kau tadabbur aku tak bahasa Arab ni? Kerana bahasa Arab tu terlalu indah, terlalu hebat. Ambillah peluang untuk belajar bahasa Arab ni, supaya kita boleh khusyuk dan sembahyang kita, kita boleh dapat keseronokan baca Al-Quran. Memang tak ada nikmat lebih besar daripada nikmat itu. Ma ba'daha min ni'mah. Tak ada nikmat lebih besar daripada nikmat Al-Quran itu. Baik. Jadi ketika seorang itu bebas daripada bisikan syaitan yang mengganggu fikirannya, konsentrasinya, maka itulah yang Allah SWT gambarkan, wala takun minal ghafilin. Jangan jadi pada kalangan orang lalai. Jumhur ulama mensyaratkan khusyuk dalam salat ini bukanlah 100%. Takkan ada orang buat 100% sembahyang khusyuk tepat, tapi biarlah dia lebih daripada 50%. Mazhab Syafi'i, kalau kita tahu sembahyang kita less than 50%, maknanya 49-48, boleh ulang balik sembahyang tu tuan-tuan. Hancurnya ulang balik sembahyang tu. Tak ada guna sembahyang yang tidak khusyuk kepada Allah SWT. Jadi kalau kita perhatikan tentang khusyuk ni adalah, apa lagi kata para ulama, mereka meninggalkan secara lagi dia yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun ni, mereka yang sembahyang khusyuk, kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ni ayat yang ketiga, iaitu mereka yang meninggalkan secara total segala perkara yang haram dan makruh, ataupun perkara mubah, tapi tidak ada kebaikan apa-apa padanya. Yang haram, yang makruh tinggalkan. Kemudian perkara yang mubah pun ditinggalkan. Kalau mubah itu tidak ada manfaat apa-apa padanya. Sebagai contoh pada tuan-tuan lah, kita nak hidup ni umur pendek, kerja banyak, tanggungjawab banyak. Tiba-tiba ada orang kata kepada kita, Ustaz, saya nak bawa Ustaz pergi tengok enjin kapal terbang. Enjin kapal terbang? Nak buat apa saya pergi tengok enjin kapal terbang?
Saya bukan engineer, saya bukan nak cerita dengan orang apa kelebihan kapal terbang tu, apa benda, Boeing pakai apa ke, Airbus pakai apa ke. Tak ada perlu bagi saya, tuan-tuan. Contohnya, saya bagi contoh. Kan ada seorang sahabat dia cerita, orang ajak dia tengok kapal terbang, jadi saya pun bawa cerita dia. Tak ada kaitan dengan hidup yang mati ni, tak ada Azmin Fadilah, tak ada kaitan ni, saya cerita sesaja. Perkara tu memanglah harus, tapi apa-apa kau pergi, tak ada manfaat apa-apa. Ada orang pula dia beritahu tentang kereta, berapa sisinya, berapa harganya, semua dia tahu lengkap. Apa faedahnya tuan-tuan? Jadi nikah dan zina, insya-Allah. Jadi ini perkara yang disebut oleh para ulama, contohnya Imam Wahbah Zuhairi yang tafsirnya Al-Munir, bukan saja meninggalkan perkara yang haram, yang makruh pengertian, perkara-perkara mubah pun, yang harus sekalipun, tetapi tak ada manfaat padanya, lebih baik kau tinggal. Begitu maksudnya. Baik. Tapi pada hari ini sayang ramai orang yang buat perkara-perkara yang tak ada faedah. Contohnya menonton televisyen, menghabiskan masa, baca majalah-majalah yang sia-sia, bermain kad, membuang waktu tanpa ada fadilat, tanpa apa-apa kelebihan padanya. Ini merupakan sifat orang akhir zaman, kata Imam Wahbah Zuhairi. Banyak sangat buangan masa. Tapi kalau kita ni sekali dengan keluarga, duduk dengan isi dengan anak-anak, bertahun-tahun hubungan kekeluargaan sambil makan tu, mungkin kita menonton televisyen, perkara manfaat, tak ada masalah lah. Tak maksud Syekh Wahbah Zuhairi perkara-perkara yang melalaikan, amat banyak sekali. Kemudian kata Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat yang keempat yang Allah Ta'ala nyatakan kat sini, walladzina hum li zakati fa'ilun, orang yang menunaikan zakat. Tadi saya sebut awal-awal surah Al-Mu'minun ni turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Namanya surah Makkiyah, maknanya turun sebelum zaman Madinah. Zakat diwajibkan di Madinah. Kenapa pula ada sebut awal-awal dalam surah Makkiyah lagi tentang zakat, padahal zakat belum lagi difardukan pada waktu itu? Kenapa Allah dah beri penekanan? Ada dua jawapan. Jawapan pertama, berarti kat sini zakat bukan zakat harta, tapi zakat jiwa. Lagi sekali diberi penekanan kepada aspek ikhlas ni tadi. Dan semua benda dalam hidup ni sebenarnya ada zakatnya tau. Percaya tuan, waktu kita zakatnya adalah berkhidmat untuk masyarakat, kan? Kereta kita zakatnya bawalah orang lain, pergi ke masjid ke, pergi tempat kerja ke, pergi ke tempat kebaikan ke, bawa ayah ibu ke, itu zakat kereta sebenarnya. Guru kami kat Jordan tu, Syekh seorang ulama hadis di Baghdad, namanya almarhum Syekh Walid Ani Al-Hasani. Ya Allah, ulama hebat ni tuan-tuan, belajar mengajar hadis, kitab hadis, kutub sita mengajar, ulama besar Baghdad yang duduk kat Jordan, ditanya tekanan pada zaman itu. Dia pantang nampak kita Malaysia ni jalan, dia berhenti, ambil kita naik kereta. Dia kata, anak-anakku semua benda ni ada zakatnya, zakat kereta lah bawa orang naik. Walaupun lawak-lawaknya tuan-tuan, ada benarnya kerana Allah telah menurunkan ayat zakat ni di Mekah lagi, kerana setiap benda itu ada zakatnya, bukan pada harta semata-mata. Kita semayang sunat, sebenarnya kita telah mengambil, mencuri satu waktu berharga dalam hidup kita, menzakatkan waktu untuk mencari keridaan Allah sebenarnya. Kita ada kereta bawa orang naik, kita menzakatkan kereta kita untuk mencari keridaan Allah sebenarnya. Kita berkongsi idea yang baik-baik kepada orang, kita sedang berzakat waktu kita dan idea kita dengan orang ini, mudah-mudahan dapat keluar daripada kesulitan hidup ni. Macam tu. Jadi kata Ibn Katsir dalam penjelasan terhadap zakat ini, walaupun ayat ini turun sebelum Isa berhijrah ke Madinah, sebelum difardukan zakat di Madinah, tetapi zakat telah dinyatakan di awal di Mekah lagi, kerana memberi penekanan kepada aspek ini, kata para ulama, merujuk pada dua perkara tadi, sama ada zakat ini dalam konteks yang lebih luas, ataupun yang kedua sebagai persiapan minda untuk Islam nanti akan ada ketetapan Allah, satu bahagian daripada harta yang kau perlu untuk diberikan kepada orang yang memerlukan. Pun betul juga. Tuan, ini yang keempat, yang kelima, sebelum mengakhirkan kuliah kita pada malam ni, Allah menceritakan tentang sifat orang beriman lagi, orang menjaga dirinya daripada terjebak dalam perkara yang haram, perkara maksiat. Mereka hanya bersama dengan isi ataupun hamba saya sudah tidak ada pada zaman ini, Izam Makmun. Jadi yang disebut oleh Allah kat sini, saya tak langsung masuk dalam perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang bersifat zina, perkara yang namanya liwat, perkara bersifat homoseks, lesbian, dan juga termasuk dalam perkara istimna, iaitu onani.
pun masuk dalam sebahagian daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. Kerana Allah menyatakan kat sini, faman yutagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Siapa yang mencari selain daripada yang dihalalkan oleh Allah, iaitu isteri ataupun hamba saya, maka sebenarnya mereka telah pun melanggar batasan ditetapkan oleh Allah. Jadi kata para ulama kat sini ialah merujuk kepada perbuatan-perbuatan haram selain daripada perkahwinan. Ya, itu sebab ada satu hadis, walaupun hadis ni ada keraguan pada sanadnya, saya baca untuk tuan. Sab'atul la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yujmi'uhum ma'al 'amilin wa yadkhuluhum an-nar awwal dakhilin ila an yatubu wa man taba tawallahu alaihi an-nakihu yadahu wal fa'il wal maf'ul bihi wa mudminul khamr wal dharibu walidayhi hatta yastaghitha wal mu'dhiya jiranahu hatta yul'inu wan nakihu halilata jarihi. Ada 7 golongan yang Allah tidak berkenan melihatnya pada hari akhirat dan tidak akan mengumpulkannya bersama orang beramal dan akan masukkan mereka ke neraka kecuali kalau mereka bertawad dengan sebenar-benarnya. Yang pertama, orang yang menikahi tangan, iaitu orang yang melakukan onani, orang yang melakukan istimna. Yang kedua, orang yang melakukan liwat, yang melakukannya ataupun yang dilakukan terhadapnya, itu juga melakukan lesbian. Yang ketiga, orang yang minum arak dan tidak berusaha untuk taubat. Yang keempat, orang yang pukul ayah ibunya, na'udzubillah tuan-tuan, menghina ayah ibunya, menyakiti hati ayah ibunya sampai ayah ibunya bercerita pada orang lain. Fulan tu sibuk sangat. Dia cerita siapa tuan? Dia cerita kita tau. Dia datang tu sepupu kita, dia cerita pada sepupu kita tentang perangai kita yang tak elok ni. Maka orang ni Allah tak pandang kat akhirat, walaupun banyak umrah dia buat tau, walaupun banyak haji dia lakukan, kerana ayah ibu dia pun menderita dengan sebab kelakuan dia. Yang kelima siapa dia? Yang keenam siapa dia? Wal mu'dhiya jiranahu hatta yul'inu. Ini merupakan orang yang menyakiti jiran-jirannya sampai semua jirannya melaknatnya. Dan yang terakhir sekali, orang yang berzina dengan wanita-wanita yang ada kaitan dengan dalam hidupnya, mungkin isteri pada pekerjanya, mungkin isteri pada jirannya, mungkin kakak iparnya, mungkin adik iparnya. Ini golongan yang ketujuh yang paling Allah benci, dan Allah tidak beri apa-apa kelebihan untuknya. Allah tidak memandangnya, tidak berkenan untuk melihatnya. Termasuk kat sini tuan-tuan, orang melakukan onani ni tadi. Walaupun hadis ni kata para ulama hadis ni gharib. Gharib ni maknanya satu hadis yang pelik, kerana dalam sanadnya terdapat perawi yang tak diketahui. Dia tidak menjadikan hujah, tapi membab rakhaik. Dia satu bab daripada amalan dan juga satu bab dari sudut galakan kepada kaum beriman untuk menjauhi perkara-perkara yang haram seperti ini tuan-tuan. Terakhir sekali, yang terakhir saja, paling terakhir. Iaitu yang dinyatakan kat sini, walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang menunaikan amanah yang diberikan kepada mereka. Dan Allah dalam konteks ini, kita belajar bahasa Arab, amanah ni satu masdar. Amanah masdar. Masdar ni kata terbitan. Dia tidak dijamakkan. Tapi kenapa Allah jamakkan kat sini? Bagi menunjukkan kepada kita bahawa amanah ni terlalu banyak. Semayang pun amanah, isteri pun amanah, kerja pun amanah. Mungkin seorang daripada kita tidak bangun tahajud banyak, tapi kerjanya dibuat dengan penuh ketelitian. Ya tuan-tuan, kita terlibat di mana perjawatan sekalipun, buatlah sebaik mungkin. Kerana dengan amalan yang kita lakukan itu, yang kita buat dengan penuh kebertanggungjawaban itu, nilainya di sisi Allah SWT lebih daripada orang qiyamul lail, orang yang puasa banyak tuan-tuan. Kerana Allah telah menyatakan ini merupakan karakteristik, kualiti yang ada pada orang beriman yang bakal mendapat surga Firdaus di ayat ni. Ulaika humul warithun alladhina yarisuna firdaus hum fiha khalidun. Itu inilah dia antaranya kualiti dalam bekerja bersungguh-sungguh. Ya, walaupun ayat ini turun 1400 tahun lalu, dia berkaitan dengan hidup kita pada hari ini. Banyak kerja yang tidak disempurnakan dan mengakibatkan ramai orang tak aniaya. Ini semualah hasil daripada sifat tidak amanah dan tidak ada integriti dalam apa yang dilakukan. Terima kasih atas peluang diberikan jumpa dengan tuan-tuan waktu yang mulia ni. Mohon maaf atas segala kekurangan. Moga kita dapat belajar sifat orang beriman, dan sifat itu perlu pada proses, amal seraya. Dia bukan berlaku sekelipan, sekelip mata, sekedipan mata, tak. Dia perlu pada proses. Memang tak menafikan ada kebaikan dibuat tu segera dibalas oleh Allah dalam setengah keadaan seperti yang Nabi kita nyatakan ada perkara-perkara tersebut. Tapi sebahagian besar daripadanya Allah menyimpan untuk kita di akhirat, kerana akhirat itu yang lebih panjangan. Wal akhiratu khairun wa abqa.
Akhirat itu yang lebih kekal. Dunia ni sebentar saja. Jadi biarlah tak dapat kat sini. Macam saya umpama kepada tuan-tuan, kata bagi Uzaman Syed Nursi, kalau saya kata kepada tuan-tuan, ada kursi yang empuk, saya tak mahu tuan-tuan duduk kat kursi empuk ni. Duduk atas lantai yang sejuk, simen ni. Saya tu kuliah 1 jam je. Tapi siapa yang sabar duduk dekat lantai simen sejuk tu, tak ada kursi empuk tu, lepas daripada kuliah ni saya bagi tuan 10,000 lah. RM10,000 Ustaz. Tentu kita nak kan 1 jam je dapat RM10,000. Macam itulah akhirat tuan-tuan. Dunia ni payah sekejap je. Jadi dunia ni ada balasan diberikan untuk pegawai tertentu ada, tapi tak semua. Kerana yang lebih pentingnya akhirat itu. Ya, itu sebab Allah menggunakan perkataan aflahan tadi. Orang beriman memerlukan kepada kesabaran dalam mujahadah mereka, ibadah mereka lakukan. Wallahu a'lam. Itu sebab antara doa Nabi kita yang terakhir sini tuan-tuan, yang saya baca awal tadi, amalkan sehari doa ni supaya kita tak lupa tahu rahmat Allah dan nikmat dia melimpah ruah buat kita. Panjang doa ni, betul panjang. Ustaz Fiz nanti saya bagi kat Ustaz bagilah ke depan Ustaz ya. Bagi mereka yang rajin, masuklah ke Telegram sahabat Ustaz Zazan. Ada sahabat saya rajin catatkan doa ni. Doa ni baca tuan-tuan tau, kita rasa macam susah hati je, rasa macam melihat nikmat orang beri kepada Allah, beri kepada dia lebih daripada kita ke. Baca doa ni tuan-tuan, tolong baca doa ni. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'thir alaina, wardina warda'na. Alangkah isi Nabi seperti Aisyah radhiyallahu anha pun sampai Allah turunkan ayat. Kerana orang perempuan melihat orang perempuan lain, isi sahabat yang lain, mungkin esok kebendaan lebih daripada isi Nabi. Tidak, sahabat-sahabat Nabi ada usahawan yang kaya raya, dan tentulah refleks pada pendapatan, pencapaian dan juga penampilan diri kan. Sampai turun ayat kepada isi Nabi itu, Allah bacakan, semua Nabi bacakan, in kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinataha, kalau kamu nak kehidupan dunia ni, fata'alainu mati'kunna wa usarihkunna sarahan jamil. Kalau kau nak ni semua nikmat dunia ni, kenikmatan yang dirasai oleh orang lain ni, tak main sini aku bagi kau, semua kau nak ni aku bagi, betul aku cerai ni. Tuan-tuan, Allah hebat ujian dunia. Tengok sehari kita tengok orang dapat macam-macam, orang terbang dengan business class, orang pakai kereta mewah, rumah hebat, cuti di sana sini. Baca doa ni selalu tuan-tuan. Allahumma zidna wa la tanqus, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'thir alaina, wardina warda'na. Jadi saya bagi kat Ustaz lah, Ustaz sampai ke rumah. Maksudnya apa? Ya Allah, tambahkan untuk kami, janganlah dikurangi. Muliakanlah kami, janganlah kami dihina. Walaupun kat dunia ni nampak hina, orang pandang kita, tak apa. Yang penting akhirat tu. Lagi apa? Beri pada kami, janganlah ditangguh-tangguh apa yang sepatutnya untuk kami. Walaupun kami tak dapat mewah macam mereka, tapi berilah apa yang sesuai untuk kami wajib. Kami tak mampu makan enak-enak di hotel sana sini, tapi kami ada makan kat rumah. Macam tu Lagi apa? Wa'atina wa la tahrimna, beri pada kami, janganlah dihina. Lagi wa'athirna wa la tu'thir alaina, utamakan kami, janganlah kami dikemudiankan. Baru dia ni, barakallahu fikum. Utamakan kami, janganlah kami dikemudiankan. Memanglah nampak kat dunia ni orang tu macam dapat kelebihan, dia harta dia banyak, kedudukan dia tinggi, mulia, makan, anak bininya semua senang, menantunya semua senang. Tak apalah tuan-tuan, dunia tuan tak ke mana. Macam ibarat yang saya sebut tadi kan, duduk kat simen sekejap, sekarang duduk atas kursi empuk ni 1 jam tu. Lepas tu sepanjang hidup kamu, selepas tu kamu dapat kelebihan akhirat. Okey, lagi apa yang terakhir sekali dalam hadis ni? Wardina warba'na, wardina warba'na, ya Allah ridha kami, dan jadikan kami ni puas dengan apa yang kau beri. Walaupun nikmat tak melimpah ruah macam orang tu, fulan bin fulan, orang itu, orang ini, saya tak masukkan siapa pun tuan-tuan yang mulia Haji Husin. Tapi mintalah kepada Allah supaya Allah bagi pada kita kesemuanya. Isi kita pun lebih apa dia sudah cukup. Apa yang lebih sayang sudah kita telah dunia tentang mana pun akan berakhir. Semuanya pasti berakhir. Setakat saja untuk renungan kita pada malam ni. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih Mas Najwa, terima kasih semua. Ada usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum semua. Terima kasih Zaman Muhammad, terima kasih semua yang hadir pada waktu ni. Akmal, barakallahu fikum, terima kasih. Terima kasih kirim star kat saya ya, Nur Hidayah, terima kasih kenang saya dan doa tuan-tuan. Tuan-tuan ni para salihin, salihat Jazi Haris, terima kasih. Terima kasih Zaman Muhammad. Tak sengaja buka Facebook saya, terima kasih jalan semua Barakallahu fikum. Amalkan doa tu serah nulis, terima kasih. Terima kasih tamu kat rumah ya, tak apa. Ya, hari ni Mas Najwa, salam semua. Terima kasih Suhana Sukimi. Malam ni kita bincang tentang surah Al-Mu'minun. Nanti kita sambung lagi. Doakan saya supaya ada kesempatan jumpa dengan tuan-tuan. Saya baca ni pun mencari ilmu, nambah iman. Terima kasih semua Terima kasih Ranu, terima kasih Rohana. Cik Rohana, terima kasih. Fadil Misbah, barakallahu fikum. Fadil Ahmad, kenang kali doa kalian Zahra Jelimat, barakallahu fikum. Terima kasih. Baruni Budi, alhamdulillah. Terima kasih. Khadijah Nazaruddin. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.